Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung balik tajuk yang ketiga, gravitation. Kita masuk subtopik yang terakhir sekali, iaitu man-made satellite. Ini sikit saja. Lepas ni habis untuk bab 3. Okey. So, kita tengok dekat bahagian man-made satellite ni. Kamu tengok ayat yang dia tulis kat bahagian sini. Dalam gambar ni dia menunjukkan bahawa ada gambar untuk ISS, okay, International Space Station ini, dan juga Miasat, okay, satellite. Miasat ni stand for Malaysian East Station, Malaysian East Asia Satellite, okay, yang kecil lah. ISS yang ni lah. So dia bagi tahu kat sini ISS can be seen, boleh dilihat daripada bumi disebabkan saiz dia yang besar, dan juga dia punya height daripada bumi adalah 408 km. Okey, dia punya jarak dia 408 km daripada bumi. Manakala Miasat tidak boleh dilihat, susah sikit dilihat disebabkan oleh saiz dia yang kecil, dan juga dia punya ketinggian dia daripada paras bumi adalah 35,786. Maksudnya dia jauh lah. Sebab itulah Miasat tidak dapat nampak. Okey, daripada mata kasar memang kita tak nampak lah. So kita pakaikan teknologi, okey, contohnya teleskop. So kita akan nampak kalau dari segi ISS tu kita boleh still nampak. Tapi kalau untuk Miasat memang sukar untuk kita nampak lah sebab terlalu jauh dan juga kecil. Okey, so daripada apa benda kamu tengok ni, Miasat dan juga ISS ni, apa benda kita nak belajar untuk subtopik yang ketiga. Sekejap ada orang masuk. Benda yang kamu nak belajar, okey. Daripada dua formula yang kamu pernah belajar sebelum ni, iaitu centripetal force, dan juga satu lagi formula adalah Newton's Universal Law of Gravitation. Dua formula ni kamu pernah belajar dah. Sebut kat cikgu centripetal force formulanya apa? Boleh cikgu tunjuk? F is equal to? mv squared over r. Okay, good. mv squared over r, okay. Newton's Universal Law, apa formula dia? F is equal to? m1 m2 m1 m2 over r squared. Okay, good. Okay, kita samakan di antara kedua-duanya formula. Yang benda ni kamu dah pernah buat dah sebelum ni. Okay. Okay, gravitational force formula dia. Lepas tu centripetal force kita samakan, kita dapatkan B, velocity. Okay, kita dapatkan nilai untuk velocity. So velocity is equal to square root of gm over r. Okay, itu formula untuk velocity. So kita tahu bahawa setiap benda yang keluar daripada atmosfer bumi ini, contohnya satelit, dia ada satu velocity pergerakan dia. Dan velocity pergerakan tu macam mana kita nak tahu formula dia? Daripada formula centripetal force digabungkan dengan formula gravitational force. Sebab apa dua-dua ni perlu digabungkan? Kamu tengok sini ya. Satellite ada satu mass. Earth ada satu mass. So attraction di antara kedua-dua ni kita boleh kaitkan dengan gravitational force. Itu satu benda, gravitational force. Kenapa kita nak kaitkan dengan centripetal force juga? Disebabkan oleh dia mengelilingi bumi. Pergerakan dia mengelilingi bumi. Bila ada pergerakan mengelilingi bumi, so dia ada centripetal force. Sebab itulah kita kaitkan di antara centripetal force dengan gravitation untuk dapatkan velocity. Velocity bagi satelit tersebut. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekejap. Ada orang baru nak masuk. Okey, baik. Seterusnya. Hari ni kelas mungkin kejap je kot. Sebab tak banyak pun yang satu tip yang ketiga. Okey, so seterusnya radius untuk orbit tersebut. Kan kita dah dapat formula untuk velocity. Cikgu patah balik atas. Okey ni. V is equal to square root gm over r. Okay. R ni, radius ni, kita kena ambil daripada radius bumi. Radius bumi dicampurkan dengan height daripada surface bumi ni ke bahagian satelit. Radius bumi dicampurkan dengan height untuk satelit ke bahagian surface bumi. Okay. So R campur dengan H lah. So dia akan jadi macam ini. Radius R campur dengan H. Okay. Ni ada gambar dah.
R ni adalah radius untuk bumi. Radius untuk bumi adalah fix, R besar. H adalah distance dia daripada surface bumi ke bahagian satelit tersebut. So gabungkan kedua-duanya, kamu akan dapat radius lah. So masukkan dalam formula, dia akan jadi V is equal to square root GM over R plus H. Okay. Okay, faham tak Syah? Boleh? Dia baru nak masuk. Baru nak masuk, baru bangun tidur ni. Okay. Baik. So, disebabkan oleh calculation ni semua adalah fix. So, kita boleh tahu bahawa berapa speed yang diperlukan ataupun yang digunakan oleh satelit untuk dia mengelilingi bahagian bumi. So, kalau kamu tengok kat sini, sekiranya height untuk satelit tersebut, kita tetapkan dia adalah 2.02 darab dengan 10 kuasa 7 meter daripada surface of bumi. Okay. So, radius of orbit, kita boleh tambahkan kedua-duanya. Ya, ada orang baru nak masuk. Okay. Radius of orbit adalah R campur dengan height. So, R dia fix 6.37 darab dengan 10 kuasa 6. Cikgu nak tanya, 6.37 darab 10 kuasa 6 ni adalah apa? Sebut sikit. Radius bumi. Radius untuk bumi. Okay, radius bumi. Good. 2.02 darab dengan 10 kuasa 7 ni adalah apa? Distance satellite ke surface bumi. Okay, good. Ke surface bumi. Ya, betul. Distance di antara satelit dan juga surface bumi. Okay, campurkan kedua-duanya, kamu akan dapat radius lah dekat dalam formula tersebut. Radius untuk formula tersebut. Seterusnya, masukkan dalam formula. G ni adalah constant. Okay, M ni adalah mass untuk apa? M ni mass untuk apa? Mass untuk satelit. Mass untuk satelit. Mass untuk apa? Earth ke? Bumi. Bumi ke satelit? M adalah mass untuk apa? Ni, mass M besar. M adalah mass untuk bumi. Okay? Bila kamu kaitkan antara dua ni, centripetal force, kaitkan dengan gravitational force. Gravitational force dia ada dua mass. Satu mass bumi, satu mass satelit. Kalau centripetal force, M kecil ni mass apa? Centripetal force. Mass? Satelit. Ya, betul. Mass satelit. Sebab satelit yang bergerak kan. So mass satelit lah. So bila kamu gabungkan kedua-dua formula ni, dia akan cancel each other. M ni dan juga M kecil ni dah akan cancel each other. Sebab tu tinggal M besar sahaja. Dan juga M besar adalah mass untuk Earth. Okay. So mass untuk Earth dia adalah fix. So masukkan saja mass untuk Earth dan bahagikan dengan radius. So last kali satelit tersebut velocity dia bergerak adalah 3.87 darab 10 kuasa 3. So dekat sini kita tahu bahawa yang berubah ataupun yang variable adalah ketinggian satelit tersebut ni, yang ni. Nilai ni boleh berubah-ubah. Tengoklah ketinggian dia banyak mana daripada bahagian satelit ke bahagian surface bumi. Seterusnya yang berubah lagi satu adalah yang berubah satu lagi tu mass untuk satelit. Tapi bila kamu dah cancel each other, mass of satelit tu tak ada kena-mengena lah. Bila masuk dalam formula, G, M ni dia fix, R ni yang berubah-ubah mengikut ketinggian. Okay, boleh? Mengikut ketinggian satelit tersebut. Okay. So kita dah tahu bahawa satelit untuk yang ini lah, kalau dia berada pada paras 20,200 darab dengan 1000 meter, so dia punya velocity pergerakannya adalah 3.87 darab dengan 10 kuasa 3 meter per second. Maksudnya berapa ribu ni? 1, 2, 3. 3,870 meter per second. Dalam satu saat, dia bergerak 3,870. Okay? Meter. Okay, baik. Seterusnya. Okay, kamu tengok kat sini. If the linear speed of the satellite become less than a required linear speed,
the satellite will fall to a lower orbit. So, satelit tersebut dia mestilah bergerak pada speed yang ditetapkan apabila kita calculate daripada distance untuk satelit tersebut ke bahagian surface. Sekiranya, kamu baca ni, sekiranya less than required linear speed, sekiranya dia punya halaju tu kurang daripada speed yang provided, yang sepatutnya, satelit tersebut dia akan fall, jatuh. Okay? Disebabkan apa dia jatuh? Sama juga macam konsep centripetal force, dia berputar, okay, berpusing, okay, pada paksinya, okay, pusing pada paksinya. Katakanlah pusingkan bandul, kamu putuskan tali bandul tersebut. So tali tersebut putus sama juga macam disebabkan oleh dia fall to the lower orbit, disebabkan oleh dia punya speed dia tidak sama dengan speed yang sepatutnya. Okay? So disebabkan itu speed untuk satelit tersebut dia mestilah sama dengan speed yang ditetapkan. Kalau kurang daripada speed yang ditetapkan, dia akan Jatuh. Ya, betul. Okay. And continue to revolve toward the earth until it enter the atmosphere. So dia akan jatuh ke bahagian bumi lah. The movement of the satellite at a high linear speed against air resistance will generate. Kalau terlalu perlahan, dia akan jatuh. Tetapi kalau terlalu laju, okay, the movement of satellite at a higher linear speed against air resistance will generate heat and eventually causes the satellite to burn. Kalau terlalu laju, dia akan terbakar. Disebabkan oleh sebab apa? Pressure. Air resistant. Air resistance, okay. Sebabkan oleh against air resistance, dia lawan dengan air resistance, okay. Sebab tu dia akan generate heat, so dia akan terbakar. Okay, boleh? Baik, seterusnya. Geostationary dan juga non-geostationary satellite. Satelit ni dia ada yang bergerak-gerak, maksudnya dia ada yang tak fix, kedudukannya tidak tetap. Okay, non-geostationary itu kita panggil. Dan juga ada yang tetap. Dia bergerak, dia still bergerak. Dua-dua ni still bergerak. Cumanya geostationary ni dia tetap dalam certain masa dia akan berada di tempat. Certain masa dia akan berada di tempat. Contohnya macam kalau kamu ni pemandu lori, kamu kena hantar barang kamu ke Gemencih pergi ke Tampin dalam certain masa. Kalau daripada Gemencih pukul 10 pagi, dekat Tampin kena ada pada pukul 10.30 pagi. So masa yang ditetapkan tu memang fix lah. 10 kamu ada kat Gemencih, 10.30 kamu berada di Tampin. Okey, tetap. Okey. Kalaulah kamu ni bukan pemandu lori, kamu sesaja nak pergi Tampin, so masa kamu tu kamu tetapkan sendirilah, tak fix. So kamu tergolong di dalam non-geostationary. Kalau geostationary tersebut, kamu dah fix dengan timetable tersebut, so kamu kena patuh pada pukul 10 pada di Gemencih. Pada pukul 10.30 berada di Tampin. Itu contohnya lah. Okey. Baik, geostationary satellite. Jadi dua jenis satelit, geostationary dan juga non-geostationary. Geostationary move around the earth in the same direction as the direction of earth rotation on its axis. Dia bergerak sama dengan direction untuk earth tersebut berputar. Okey. Orbital period dia adalah 24 jam. So untuk geostationary satellite ini dia berputar dalam masa yang sama dengan hari kita. Satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam? 24 jam. So satelit tersebut juga dalam dia mengikut hari. Maksudnya dia berputar dalam masa 24 jam untuk complete satu putaran. Geostationary satellite Okay, orbital period dia adalah 24 jam in the same as the period of rotation of Earth. Dan juga always above the same geographical location. Okay, contohnya dekat bahagian bawah ni. Kamu tengok satelit A ni. Satelit A ni berada di ruang geostationary Earth orbit. Ingat balik, geostationary Earth orbit ni dia adalah satelit yang fix. Maksudnya dekat certain time tersebut dia akan berada di tempat tersebut. Tempat yang tetap.
Okay, contohnya satelit dia bukannya tak bergerak, dia bergerak. Cumanya dia bergerak pada tempat yang fix dalam certain masa. Okay, kamu tengok geostationary Earth orbit ni yang luar sekali ni, yang luar. Sekarang ni satelit A ni berada di kedudukan X. Okay, berada di kedudukan X. Dalam masa 2 jam nanti, ni kedudukan X ni dia akan berputar, betul? Dalam masa 2 jam, kedudukan X ni akan berubah. Pergi, contohnya kalau dia daripada X ni, dia akan pergi ke belah kanan. Satelit A ni akan berada di mana pada 2 jam yang seterusnya? Ikut X. Ya, betul, ikut X. So, satelit A ni adalah geostationary satellite di mana dia punya kedudukan akan sama dengan kedudukan yang asal permulaan. Boleh? Okey. Dia kedudukan yang sama yang asal itu adalah geostationary. Sebab dia berputar sama dengan bumi kan. Ya, betul, dia berputar sama dengan bumi. Okey, boleh. Kita pergi kepada nanti cikgu beritahu apa itu geostationary satellite, contoh-contohnya. Okey. Dan seterusnya non-geostationary satellite normally in a lower or higher orbit than the geostationary Earth orbit. Okey, kamu tengok dekat dalam lukisan ni, dengan gambar rajah ni. Geostationary Earth orbit adalah di bahagian luar. Okey, sekejap, ada kawan kamu baru nak masuk. Okey, geostationary ada bahagian luar. Sekarang ni ayat yang pertama untuk non-geostationary ni, dia normally lower or higher orbit. Kalau dalam gambar ni dia lower ataupun higher than the geostationary orbit dalam gambar ni? Lower, ya betul. So untuk non-geostationary dia boleh lower dekat bahagian dalam ni, dia boleh higher, lagi luar lagi daripada geostationary Earth orbit. Okay? So dalam gambar ni dia lower lah dekat bahagian bawah ni. Okay? Orbital period is shorter or longer than 24 hours. Kalau dia lebih ke dalam, maksudnya lower kat bahagian dalam ni, dia punya period makin bertambah atau makin berkurang putaran dia? Berkurang. Makin berkurang, ya betul. Maksudnya kalau yang luar ni 24 jam, yang dalam ni kurang daripada 24 jam. Kalau yang luar daripada 24 jam ni lebih ataupun kurang? Lebih. Geostationary dia akan lebih lah dia punya period dia. Kalau dalam, dia punya period dia kurang daripada 24 jam. Above different geographical location at different time. So dia tak sama macam geostationary di mana kalau lah kita letakkan satelit B ni dekat bahagian X, sejam selepas itu dia tidak ada pada kedudukan X. Dia tidak berputar sama dengan putaran bumi. Okay, boleh? So, satelit boleh terbahagi kepada dua. Okay, geostationary dan juga non-geostationary satellite. Okay, kita teruskan lagi. Ini perbezaan dia. Kamu boleh tengok kat sini. Dia ada persamaan, dia ada perbezaan. Geostationary, non-geostationary. Persamaan dia 3 benda. 1, 2, 3. Dia orbit dia akan mengelilingi bumi. Dia punya velocity dia sama saja. Okay, velocity dia gunakan formula yang tadi lah. Velocity is equal to square root gm over r. Macam mana boleh dapat formula ni? Kita samakan dua formula apa? Sebut balik. Centripetal force dengan gravitational force. Ya, okay, good. Centripetal force kita samakan dengan gravitational force, kita akan dapat formula untuk velocity ni. Okay. Ada 10 minit lagi, kalau habis nanti kamu masuk balik. Baik, dan satu lagi formula yang sama di antara kedua-duanya adalah period. Okay. Ini formula period ni kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay. So 3 benda saja yang sama dan keseluruhannya dia adalah berbeza lah. Direction of motion, dia punya period dia makin lama ataupun makin bertambah daripada 24 jam untuk non-geostationary. Kalau geostationary 24 jam sajalah. Okay, above different geographical location. Kalau geostationary samalah geographical location. Kalau kat X saja geostationary. Macam tadi Cik cakap. Okay, yang membezakan di antara ni satelit apa? Kamu tengok. Kalau untuk geostationary hanyalah Miasat. Miasat ni adalah apa? Satelit apa? Siapa tahu? Malaysia. Ya, Malaysia punya satelit. Satelit untuk apa?
Satellite ni untuk apa ni? Communication. Communication. Okay. Communication ni fokuskan lagi communication ni contohnya apa? Radio. Radio lagi. Telefon. Telefon, okay, good. Okay. So miasat ni contohnya kalau dalam soalan tanya apakah geostationary satellite, so kamu boleh bagi tahu miasat lah. Non-geostationary satellite ni ISS, Inmarsat, Razarsat ini satelit-satelit yang individual. Okay, so dia perlukan dia tidak perlu kepada tempat-tempat yang sama dalam certain masa. So dia perlu berubah tempat dia. Bergantung kepada satelit tersebut lah dia letak kat bahagian mana. So dia tidak mengikut bahagian geostationary satellite. Okay. Contoh-contohnya dia digunakan untuk Earth imaging, GPS ataupun weather forecast lah. Dia tak sama dengan communication kita kena dalam keadaan yang fix. Okay. Okay, boleh? Boleh. Baik, seterusnya. Kita dah nak habis ni lah. Last subtopik. Escape velocity. Sesuatu benda yang nak keluar daripada atmosfer bumi, dia mesti ada satu velocity dan kita namakan dia sebagai escape velocity disebabkan oleh dekat bahagian bumi ni dia ada apa? Susah sangat nak keluar daripada bumi tu. Dia memang dah ada atmosfer. Sebab apa dia susah sangat nak keluar daripada bumi sampai kena ada escape velocity? Ya betul, dia ada gravity. Gravity tu apa? Cikgu dah terang pada kamu, gravity tu dia ada attraction di antara dua mass. Satu mass bumi contohnya, satu lagi mass contohnya satelit tu nak keluar daripada bumi. Ni contohnya gambarnya. Mass bumi dengan mass satelit. Dia ada attraction di antara kedua-duanya. So dia mesti ada satu escape velocity, pelepasan untuk satu halaju supaya dia boleh lepas daripada atmosfer bumi. Sebab kedua-dua ni attract di antara satu sama lain. Okay, boleh? So untuk dapatkan escape velocity pun kena ada formula juga. Kamu derivation ni sebenarnya kamu tak perlu tahu pun. Yang penting sekarang ni last kali tu. Formula last kali tu, itu formula yang kamu perlu tahu. Cuma cikgu tunjuk dah sekarang ni. Cuma nak dapat formula untuk escape velocity ni kat bahagian bawah ni. Untuk dapatkan escape velocity adalah minimum kinetic energy campur dengan gravitational potential energy. Okay. Baik, dengar sini baik-baik. Yang nak bergerak, contohnya sekarang ni kita nak escape daripada bumi. Yang nak bergerak, okay. Sekarang ni ada dua attraction di antara bumi dan juga satelit. Contohnya satelit ni adalah bumi lah. Okay. Dia attract, gravitational force ni dia menyebabkan kedua-dua mass ni attract di antara satu sama lain. So kita perlukan kepada escape velocity untuk satelit ini keluar daripada bumi. Okay. So macam mana cara nak dapat escape velocity? Formula untuk escape velocity tu adalah kamu samakan tadi, cikgu tunjuk apa tadi? Apa tambah apa? Minimum energy. Minimum kinetic energy campur dengan Gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Okay. Gravitational potential energy tu adalah energi untuk bahagian bumi. Okay, gravitational potential, gravity punya energy lah. Gravity punya energy. So sekarang ni yang nak bergerak adalah yang mana? Siapa yang nak bergerak keluar? Di antara bumi dan juga satelit. Okay, satelit yang nak keluar. Betul. So satelit nak keluar, dia perlukan satu energy. Energy tersebut adalah kinetic energy, betul? Kinetic energy, okay. Dan juga gravitational potential energy. Kedua-duanya kita akan samakan di antara satu sama lain. So dia akan jadi ini formula dia akan jadi. Okay. Minimum kinetic energy campur dengan gravitational potential energy. Maksudnya macam mana boleh dapat bersamaan dengan zero? Kenapa boleh samakan dengan zero?
sebenarnya kamu samakan yang ini je. Kinetic energy sama dengan potential energy ataupun gravitational potential energy. Okey, boleh. Bila kita tukarkan kebahagian sini, okay, dia jadi KE plus dengan PE is equal to 0. Sebab itulah kinetic energy kita akan tambahkan dengan gravitational potential energy. Sebab apa kinetic energy ni kena samakan dengan potential energy? Sebab dia mengikut hukum apa kita dah pernah belajar sebelum ni tentang energy, apa dah? Sebut boleh? Inertia. Kan? Boleh cakap tu. Bukan. Energy. Conservation. Ya, betul. Apa dia? Conservation of of energy. Energy. Ya, betul. Apa dia menyatakan apa? Conservation of energy? Energy cannot be untuk tak boleh destroy Bukan ataupun force ke? Okay, energy destroyed. cannot be destroyed, energy cannot be tidak boleh dicipta, dia hanya create, okay, dia hanya boleh transform, tukar saja. Sebab itulah kalau daripada bumi potential energy kita nak keluarkan satellite, so dia punya paling minimum lah kita samakan di antara kinetic energy dan juga potential energy untuk bumi. So nilai untuk energi ataupun velocity tersebut daripada kedua-dua energi ini adalah nilai minimum untuk velocity yang minimum untuk dia keluar daripada atmosfer bumi. So kalau nak keluar, patutnya daripada nilai tu kena lebih ke kena kurang? Lebih lah daripada nilai minimum untuk velocity tu. Okay, boleh. Tu je. Tak susah pun. Okay, sekejap. Okay, so kinetic energy for kita dah belajar belum kinetic energy? Formula untuk kinetic energy? Tahun lepas. Form 3 ada belajar? Half mv squared. Pernah dengar ada kan? Formula ni? Ada. Ada tak? Ada. Tahun lepas kan? Tahun lepas kan? Ada syllabus form 3 Tak ingat dah. tak ingat dah. Ada. Okay. Ada. So formula untuk kinetic energy dia memang fix half mv squared. Kalau formula untuk gravitational potential energy Gmm over R. Sekarang ni dia beza dengan gravitational force. Gravitational force yang kamu belajar sebelum ni Gmm over R squared. R squared. Sekarang ni ada R saja, betul. Disebabkan apa ada R saja? Sebab dia gravitational potential energy. Dia energy, dia bukannya force. Kalau R squared tersebut adalah force. Tapi setelah di derive, derive daripada force tersebut, mana je nak force energy adalah work done. Work done dah pernah belajar sebelum ni? Work, kerja. Apa formula work? Ingat lagi tak? Displacement darab dengan energy. Displacement darab energy. Work done. Okay, betul. Work done. W is equal to? ST. Bukan. S tu betul tak? Satu lagi. Betul. Fs. Betul. Force didarabkan dengan displacement. Good. Force darab displacement. Okay. So sekarang ni yang force ni gravitational force.